Mulalah kita pun. Jadi adalah kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Dalam sebahagian besar perkara yang kita lakukan, tapi tidak semua. Mentang-mentang Nabi kata kena baca Bismillah, kita pun romo Bismillah belaka. Tak juga. Ada beberapa pengecualian. Al-Imam Al-Baijuri Syekhul Azhar dalam Tuhfatul Murid, bila dia mensyarah hadis berkenaan, dia kata ada beberapa pengecualian dalam syarah. Pertama ialah sebagian besar urusan kita mula Bismillah lah, pasal Nabi SAW memang banyak Bismillah. Nabi nak tidur Bismillah, betul tak? Bismillah wada'tu jambi faghfirli zambi, ataupun Bismillah wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi. Panjang lagi doa Nabi. Atau sekurang-kurangnya Bismikallahumma haya wa amut, umpama diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman dalam Sahih Bukhari atau Muslim, betul tak? Bila nak tidur baca tu kan, kita baca tu. Karena Nabi idza akhadha matja'ahu qala Bismikallahumma haya wa amut. Bismillah lah tu. Nabi ketika nak tidur di atas pembaringannya, Nabi baca Bismikallahumma haya wa amut. Dia ada banyak doa dan zikir Nabi masa nak tidur ni. Ni salah satu daripadanya yang paling mudah sekali lah. Kan? Bismillah lah tu. Kan? Dan begitulah adalah hal yang lain. Nabi nak masuk tanda Bismillah, nak bangun, nak tidur Bismillah, bangun tidur Alhamdulillah. Nak masuk tanda Bismillah, keluar tanda Alhamdulillah. Apa lagi? Jadi banyak Bismillah Alhamdulillah, tapi tidak semualah. Kata Al-Baijuri, ada beberapa perkara saja yang dikecualikan. Pertama ialah jika suatu ibadah itu sudah ada tata cara dan sesuatunya yang tersendiri, maka tidak perlulah kita memulakan Bismillah. Antaranya apa? Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak payah. Pasal azan sudah ada lafaznya. Sementara dalam sunat-sunat azan tidak ada membaca Bismillah sebelum azan. Tak ada lah sunat-sunat azan. Kalau ada tunjuk kat saya nak tengok juga. Tu orang duk zikir, nak azam zikir tu, dia tidak ada kena-mengena dengan lafaz azan. Itu dia punya zikir dalam konteks am saja. Dan tak ada syarat nak zikir pun, kan? Terus kepada azan tidak ada masalah. Kalau zikir pun dia tak termasuk dalam sunat-sunat azan, tak termasuk sama sekali. Sementara Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dia bagi contoh semayang, as-salah. Nampak? Siapa Al-Baijuri? Dia Syekhul Azhar, dia faqih pada zaman ni. Sekira-kira dalam fiqh mazhab Syafi'i, yang ulama terkemudian dia lah. Dia beri komentar supaya kita berhati-hati dalam hal ibadah, kerana ia mesti berlandaskan kepada syarak dan apa yang diriwayatkan kepada kita daripada perbuatan Rasulullah SAW. Yang kedua dia kata as-salah, semayang. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia kata tak payah. Pasal Bismillah sudah ada tata caranya. Malah dalam sunat-sunat semayang ada berapa? Ada sunat abad, betul tak? Ada sunat hayat. Tidak termasuk dalam sunat-sunat itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buat sendiri. Tidak termasuk dalam mana-mana buku fiqh. Sebenarnya. Nampak? Kalau nak usuli terus, tak perlu Bismillah. Dia tidak termasuk dalam sunat semayang lah. Nampak? Adapun wudu ada. Wudu kalau kita tengok sunat-sunat wudu, ada tak Bismillah? Ada. Betul tak? Hatta kalau kita belajar sunat wudu, kita dalam mazhab Syafi'i ada tak kurang daripada 15 sunat wudu. Kok nombor satu sekali ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berbeza dengan semayang, berbeza dengan azan yang saya sebut tadi. Tak sama. Pasal apa? Pasal ini ibadah, tata cara yang sudah ada ketetapannya. Dalam wudu ada kerana ada riwayat Nabi membacanya. Nampak? Ada sunnah qauliyah dalam sunnah Abi Dawud daripada Abi Hurairah, di mana Nabi SAW menyuruh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita, ataupun Bismillah ketika kita berwudu. Atau Imam Nawawi kata riwayat hadis Nabi suruh baca Bismillah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia beza. Dua. Itu dia kata ibadah yang sudah ada ketetapannya, straight saja. Yang ketiga dia kata tidak juga perlu membaca Bismillah dalam hal-hal yang disebut sebagai safasiful umur. Apa makna safasiful umur? Saya terjemahkan
sebagai teknik. Tak apa lah, dia dah bagi contoh dah. Antara yang dia kata ingin mengorek telinga, mengorek hidung, tak perlulah baca bismillah, kerana hal-hal seumpama itu walaupun tidak melibatkan najis, tapi dia dianggap sebagai safasif, benda yang orang kata apa, tak bagus lah kan. Tak comel nak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, korek telinga. Dia kata tak bagus sangat, tak payahlah bismillah. Nak bismillah tempat lain. Punya banyak tempat yang disuruh kita bismillah, kita tidak bismillah. Kan? Tiba-tiba pergi bismillah, benda tempat tak payah bismillah. Isyak ke? Isyak kena berhenti lah. Itu yang ketiga, safasiful umur. Yang keempat ialah bila mana berkaitan dengan najis. Malahu ilaqa bin najasah, benda yang berkaitan dengan najis. Kan? Anak kita berak, kita pun nak basuh berak dia, bismillahirrahmanirrahim. Tak payahlah. Pasal dia kata la yaliqu, tidak layak sama sekali untuk membaca bismillah pada waktu itu. Nak cuci lantai, nak cuci najis pada pakaian, hak ehwal yang ada hubung kait dengan najis, tak perlulah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Atau nak selawat ke Nabi, kot rajin sangat nak selawat, tak payah. Waktu itu dia kata tak perlu sama sekali, kerana tidak layak, la yaliq, tidak layak. Yang empat, dan yang kelima dia kata tidak juga perlu bismillahirrahmanirrahim. Apa nama? Tak ingat tu, kena minum air dulu. Bismillah. Baru ingat. Minum air baru ingat. Tak perlu juga membaca bismillah ketika berzikir. Lianna zikra la yubda bizikri, kerana zikir tidak dimulai dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, subhanallah, tak payah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, tak payah. Pasal bismillah itu zikir. Zikir tidak dimulai dengan zikir. Just go for the zikir. Nak zikir subhanallah, go for it. Nak zikir alhamdulillah, go for it. Jadi tak perlu bismillah kemudian berzikir, kerana bismillah itu zikir dan zikir tidak dimulai dengan zikir.